Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan sambung bab yang ke-6, iaitu bagaimanakah kita nak menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okay, jadi sebelum ni hampa dah belajar dah macam mana kita nak mewakilkan ataupun nak membentuk suatu ketaksamaan linear apabila diberi suatu situasi lah kan. Kemudian hampa juga dah belajar dah nak tentukan titik yang diberi tu berada di mana, sama ada di atas garis kan, ataupun berada di rantau sebelah atas garis ataupun rantau di bawah garis. Jadi untuk hari ni kita akan tengok pada yang bahagian ni pula lah. Baik, jadi kan untuk suatu garis lurus yang ada pada satah Cartesian, dia akan ada 3 situasi untuk titik-titik pada satah Cartesian tu lah. Apabila ada satu garis lurus dan kita juga ada titik-titik, maka dia ada 3 situasi lah. Yang pertama, titik-titik tu berada pada garis lurus tu. Berada pada garis lurus tu. Jadi maksudnya kalau kita ada satu garis lurus ni kan. Garis lurus ni. Jadi titik tu berada di atas garis lurus ni. Dia betul-betul berada di atas garis lurus. Situasi yang kedua, titik-titik tu terletak di rantau atas garis lurus tu. Di rantau atas. Maksudnya kawasannya ni lah. Rantau atas. Kemudian yang ketiga, titik-titik itu terletak di rantau bawah garis lurus. Jadi berada di sebelah bawah pada garis lurus lah. Jadi yang ni, yang kawasan kalau kuning ni lah. Yang ni adalah 3 situasi yang untuk suatu satah Cartesian lah. Jadi kalau garis tu dia pada paksi X saja, ataupun pada paksi Y saja kan. Jadi contohnya kalau diberi suatu garis lurus Y sama dengan H, Y sama dengan H, titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama H. Maksudnya ni garis lurus dia lah. Jadi kalau kita ada titik-titik tu, dia ada atas garis ni, dia memuaskan sama macam tadi lah. Yang kedua, titik-titik tu terletak di rantau atas garis lurus. Ni rantau atas yang warna pink ni lah. Dan juga situasi yang ketiga, titik-titik tu terletak di sebelah bawah rantau garis lurus lah. Ni. Jadi macam mana situasi dia? Kalau dia berada betul-betul di atas garis lurus, dia adalah Y sama dengan H. Kalau dia berada di atas garis lurus tu, dia Y lebih besar daripada H. Manakala kalau dia berada di sebelah bawah garis lurus tu, maka kita kenali dia Y kurang daripada H. Sama juga untuk paksi X. Jadi kalau titik tu berada betul-betul pada garis lurus yang memuaskan persamaan X sama K ni. Ini dia punya persamaan dia lah, X sama K. Maka dia adalah X sama dengan K. Jadi kalau titik tu berada di sebelah kanan, ni sebelah kanannya ni kan, maka dia memuaskan ketaksamaan X lebih besar daripada K. Kalau titik tu berada di sebelah kiri, sebelah kiri yang kawasan kuning ni lah, maka dia adalah memuaskan ketaksamaan X kurang daripada K, ataupun X lebih kecil daripada K lah. Jadi yang ni adalah 3 situasi. Yang pertama melibatkan garis condong, yang kedua melibatkan paksi Y, dan yang ketiga melibatkan paksi X. Untuk kaitan antara titik pada satah Cartesian dengan ketaksamaan kan. Jadi kan kalau kita tengok kan, simbol ketaksamaan dia ada yang macam ni saja kan, ada yang macam ni saja, dan ada juga yang ada garis kat bawah dia kan. Jadi macam mana kita nak tahu dia yang mana satu kan? Kalau dia tak ada garis ni, untuk yang pertama ni lah, dia lebih besar ataupun lebih kecil saja. Jadi titik-titik ni berada di rantau atas. Rantau atas atau rantau bawah. Atau rantau bawah suatu garis lurus. Mana titik tu dia tak duduk atas garis lah, dia berada di rantau sebelah atas, dia berada di rantau sebelah bawah. Jadi garis yang macam mana kita nak lukis ni? Kita akan lukis dia menggunakan garis sempang. Garis sempang ni macam ni. Dia garis putih-putih lah, titik-titik. Sat. Buat elok sikit. Ni garis sempang. Garis putih-putih lah. Untuk situasi yang kedua pula,
titik-titik yang okey, kalau dia simbol dia bentuk macam ni, dia ada garis kat bawah kan. Jadi yang ni adalah titik-titik yang berada pada garis, pada garis, okey, dan juga termasuk rantau atas atau rantau bawah. Maksudnya dia boleh jadi rantau atas dan garis, dia boleh jadi rantau bawah dan garis. Kalau macam tadi cuma rantau atas saja ataupun rantau bawah saja kan. Okey, jadi garis lurus dia dilukis dengan menggunakan garis padu. Okey, garis padu macam ni lah. Kita lukis straight je lah. Okey. Garis padu. Okey. Okey, ni contoh gambar raja dia lah. Okey, jadi kalau macam tadi garis sempang tadi, yang ni yang pertama ni. Okey, rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis. Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya sama ada titik tu berada sebelah atas saja ataupun sebelah bawah saja. Okey, yang ni dia punya simbol dia mesti lebih kecil saja ke ataupun lebih besar sajalah. Okey, manakala yang kedua, rantau ni termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus. Okey, jadi simbol dia tadi ketaksamaan dia dia kena ada sama dengan macam tu. Okey, lebih besar atau sama dengan ataupun lebih kecil atau sama dengan. Okey, mana-mana sajalah. Okey. Baik, kita akan tengok kepada praktis kendiri 6.1C. Okey, dalam buku teks pun nampak boleh tengok pada contoh 5. Okey, dan juga contoh 6 macam mana cara nak jawab, okey, nak selesaikan. Okey, jadi untuk dalam modul ni juga akan tunjuk contoh lah. Okey, untuk nombor 1A. Okey, 1A tu juga akan ambil sebagai contoh. Okey, jadi kita nak lorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberi. Okey, dia bagi Y lebih kecil ataupun Y kurang daripada negatif 2. Okey, jadi kita tengok dulu garis dia. Okey, garis dia yang ni. Tengok tu garis putih-putih tu kan. Okey, Y sama dengan negatif 2. Okey, dia kata simbol dia lebih kecil. Mana kalau Y tu ditunjuk oleh anak panah, maksudnya Y tu lebih kecil. Okey, jadi Y lebih kecil daripada negatif 2. Kawasan mana? Okey, kalau kita tengok garis dia, garis putih-putih ni kan, dia daripada kiri sampai kanan. Jadi kawasan dia sama ada sebelah atas ataupun sebelah bawah. Okey, dia garis ni dia akan membahagilah ke rantau tu. Okey, kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang atas kan nak pilih yang bawah? Okey, jadi kita tengoklah dia punya simbol dia. Simbol dia adalah lebih kecil ataupun kurang. Kalau lebih kecil atau kurang maksudnya rantau di sebelah bawah lah. Jadi kita akan lorek. Okey, cara nak lorek dia macam ni. Buat garis lurus. Okey, straight guna pemarin lah. Ni cikgu tunjuk ni tak pakai marin, yang apa kena guna marin lah. Okey, lorek semua sekali bagi sampai habis lah ke bawah tu. Okey, cara dia lorek dia macam ni pun boleh, ataupun kalau hampa nak lorek semua pun tak ada masalah. Okey, dia kena lorek dia searah. Jangan buat sat kiri, sat kanan. Okey, kena searah. Okey, baru betul. Okey, 1B pula. Okey, Y lebih kecil ataupun Y kurang daripada 1/3X tambah 3. Okey, jadi garis dia yang ni lah, warna merah ni. Okey, sama juga macam tadi. Y lebih kecil ataupun kurang. Jadi maksudnya kita nak kena lorek di sebelah bawah garis lah. Jadi kita ambil mari, kita garis. Okey, lorek daripada atas sampai bawah. Jangan terlebih, jangan terkurang lah. Pakai pemari. Okey, hampa boleh buat dalam modul lah. Cikgu dah bagi modul dah kat hampa. Okey, macam tu. Siap macam ni je lah dia punya cara nak jawab dia. Okey. Baik, untuk soalan yang lain, soalan C, D, E dan F, cikgu serah kat hampa lah. Okey, nanti hampa siapkan. Okey, lepas tu hantar cikgu. Okey, kita tengok pada soalan yang kedua. Macam tadi dia bagi dah paksi siap-siap, dah lukis siap-siap garis. Yang ni dia tak lukis garis ni, jadi kita nak kena lukis dululah. Okey, lukis graf dan lorek rantau. Mana kita kena lukis graf dululah, dan kemudian kita kena lorek rantau. Okey, nak lukis graf macam biasa kena ada paksi lah, paksi X dan juga paksi Y. Okey, cikgu akan ambil beberapa soalan sebagai contoh. Jadi mula-mula buat paksi dulu. Okey, katakanlah cikgu buat tengah-tengah ni. Guna pemarin lah, cikgu minta maaf tak ada mari. Okey, yang ni adalah paksi Y, yang ni pula adalah paksi X.
Okey, ni untuk soalan A lah. Okey, X kurang daripada kosong. Kat mana X kurang dari kosong ni? Jadi kita tengoklah X sama dengan kosong tu kat mana. Okey, X sama kosong. Tengah-tengah ni lah. X sama dengan kosong. Kalau X sama dengan 1, dia ke kanan kan ni. 1, X sama dengan 2, X sama 3. Jadi garis dia tu, garis dia mestilah dia akan jadi macam ni lah. Okey, daripada atas sampai bawah ni garis dia. Okey, garis dia garis macam mana? Garis padu ke garis sempang? Jadi untuk soalan A, dia punya garis dia adalah dia ada sama dengan kat bawah tu. Jadi garis padu. Okey, jadi kita lukis macam ni. Okey, kemudian X kurang di kosong sebelah mana? Okey. Kalau tadi cikgu tulis kalau ke kanan 1, 2, 3 kan. Jadi nombor-nombor yang besar di kosong. Jadi kalau kurang di kosong, mana kawasan yang kita nak lorek sebelah kiri lah. Okey. Jadi kita akan lorek ni semua sekali. Kena lorek semua sekali yang di sebelah kiri. Okey, ambil lah pemaris. Okey, lukis elok. Buat garis tu elok-elok. Jangan terlebih, jangan terkurang kawasan. Okey. Buat elok guna pemaris. Okey, jangan pakai tangan. Salah ni. Cikgu minta maaf tak dapat nak buat atas tab ni. Okey. Ni siap lah untuk soalan yang pertama. Okey, kemudian kita tengok pada soalan, cikgu nak ambil soalan C lah. Okey, soalan C. Okey. Soalan C dia X tambah Y. Kita tulis dulu lah. X tambah Y lebih besar atau sama dengan negatif 3. Baik, kalau dia ada X dengan Y tu dia duduk sekali. Okey. Kalau dia duduk sekali, kita kena pisah dia. Okey, supaya senang kita nak baca. Jadi, kita ambil Y duduk sebelah kiri. X ni kita kena pindah dia pergi sebelah kanan. Jadi, Y lebih besar atau sama dengan negatif 3 tolak X. Sebab X ni positif kan. Pindah sebelah akan jadi negatif. Okey. Jadi, bila dah dapat dalam bentuk persamaan ni, kita buat macam tadi jugalah. Kita buat paksi Y. Okey, kita juga buat paksi X. Okey, ni paksi Y. Dan ni paksi X. Okey, kemudian macam mana kita nak lukis garis dah? Okey, nak lukis garis dia. Biasanya kita akan buat dua jadual pun boleh. Okey, ataupun kita tengok macam ni. Cikgu susun balik yang persamaan ni. Cikgu tukar dia jadi macam ni. Y lebih besar atau sama dengan negatif X tolak 3. Okey. Jadi kat sini ni kita boleh nampak negatif 3 ni dia sebenarnya adalah pintasan Y. Okey, dia adalah pintasan Y. Jadi kat mana yang negatif 3 ni? Jadi katakanlah cikgu ambil satu kotak sama dengan satu unit kan. Jadi negatif 3 kat sini lah. Ni adalah negatif 3. Okey, kemudian X ni pula. Jadi X ni pula dia adalah simbol dia negatif kan. Simbol dia adalah negatif. Okey, jadi kalau negatif, graf dia akan turun macam ni lah. Okey, jadi kita akan lukis graf dia akan turun ke kiri. Daripada kiri dia turun ke kanan. Okey, ambil je lah mana-mana. Okey, yang mana dia akan melalui Y sama dengan dia akan melalui negatif 3 pada paksi Y. Siap lah. Okey, garis dia macam mana? Garis padu ke garis sempang? Jadi kita punya ketak samaan tu dia ada tanda sama dengan kat bawah. Maka garis dia adalah garis padu. Okey, kemudian kita nak tahu kawasan dia. Kawasan mana ni? Atas ke bawah? Jadi kalau kita baca yang ni, Y adalah lebih besar atau sama dengan negatif X tolak 3. Jadi kalau lebih besar, mana kawasan sebelah atas lah. Jadi kita akan lorek semua kawasan yang di sebelah atas. Okey. Okey, dah siap. Okey, jadi macam itulah cara dah. Okey, untuk soalan yang lain-lain cikgu serahkan kepada hampa. Nanti hampa jawab bagi siap.
Okey, cikgu dah tunjuk untuk soalan 2A dan juga 2C. Okey.